Shalom saudara, saya mengajak kita membaca dari 3 bagian firman Tuhan. 弟兄姐妹们平安，我邀请大家从圣经里读3段的经文。 Yang pertama adalah bagian yang tadi sudah kita baca di responsoria, 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 第一个经文，我们刚才在起因经文已经读了，就是约翰一书3章第6到第7节。 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 神的话语如此说：约翰一书第3章第6到7节，凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。小子们啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。 Bagian kedua, saudara, dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. 第二段是从彼得前书第1章第15到16节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 那照你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。” Bagian ketiga, saudara, dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. 第3段的经文就是提摩太后书第2章第20到21节。 Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 在大户人家，不单有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，也作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。 Mari saudara, sebelum kita lebih lanjut merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita sekali lagi tundukkan kepala, mohon pimpinan Roh Kudus. 弟兄姐妹们，我们在思想神话语之前，我们一起来低头，来祈求圣灵的带领。 Sungguh ya Tuhan, kami rindu, kami mau menjadi murid Kristus. 是的，主，我们渴慕成为你的门徒， Murid yang mau belajar ya Tuhan. 就是要学习的门徒， Murid yang mau hidup lebih suci lagi di hadapan-Mu. 要学习在生活中更圣洁的门徒， Dan murid yang bersedia Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu yang mulia. 愿意被你使用的门徒。 Itulah sebabnya saat ini kami mohon berkat dan anugerah-Mu turun atas kami. 因此，我们这时候求你的祝福，也求你的恩典。 Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau membuka pikiran kami dan mengubah hidup kami. 透过你的真理，你敞开我们的心，来改变我们的生命。 Agar kami sungguh-sungguh ya Tuhan, memiliki tekad dan janji untuk hidup, tidak lagi hidup di dalam dosa. 让我们真正的在你跟前，我们可以立志不再犯罪了。 Agar kami boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu yang mulia itu. 让我们可以被你使用在你荣耀的工作上。 Berfirmanlah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. 求你对我们说话，因为我们已经预备好来聆听你的话语。
Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告是奉主耶稣的名所求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, itu biasanya sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga sekali. 弟兄姐妹们，平常如果一个东西它是纯洁、是清洁的，它平常都是有一个很贵的价格。 Menjadi mahal oleh sebab sesuatu yang murni itu biasanya saudara memiliki sebuah kualitas, memiliki sebuah khasiat dan sebuah dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkannya. 如果它价格昂贵的话，它就具有质量的价值，那它就对需要的人会有功效。 Saudara, saya suka mengikuti bulu tangkis begitu ya. Ada satu atlet bulu tangkis yang saya lihat terus, saya ikutin YouTube-nya, bagaimana kehidupan aktivitas dia. 我很喜欢看羽毛球的比赛，有一位的羽毛球运动员，我常常看他的生活。 Jadi atlet ini atlet dari Eropa, dari Denmark, saudara. 这个运动员他是从丹麦、欧洲过来的。 Yang menarik adalah dimanapun dia pergi bertanding untuk mengikuti kejuaraan ini dan itu di berbagai negara, dia selalu membawa air minum dia yang selalu merek itu, saudara. 很有趣的，他每次去哪一个地方比赛的时候呢，他一定有带着一个特别的矿泉水的牌子。 Memang kalau saya cari air mineral itu harganya mahal merek itu. 我如果寻找的话，这个矿泉水其实它价格很高， Karena itu dibuat dari atau diproduksi bersumber dari mata air dari pegunungan Alpen di Prancis. 因为那矿泉水是来自法国的阿尔卑斯山的泉水。 Jadi air itu tidak banyak sentuhan industri, saudara, kecuali dikemas saja. Karena nilai kualitas dari air itu dari sungguh-sungguh dari proses produksi dari alam ini. 所以这个矿泉水它就不经过很多的加工，它就是很自然的从那个水泉过来的。 Kemana-mana atlet ini selalu minum air dari situ. 这个运动员他到哪里他就喝这矿泉水。 Saya kemudian bertanya, kenapa dia tidak mau minum air mineral dari lokal di mana dia tempat bertanding? Kenapa dia harus selalu bawa air mineral itu? 我就开始想问他，为什么他就不喝从他本地来的矿泉水，就一定要从这个地方的矿泉水呢？ Karena saya tahu sebagai seorang atlet yang menuntut kualitas stamina dari kekuatan yang maksimal, dia harus menjamin dia dapat memanfaatkan sumber air yang sangat berkualitas juga untuk menunjang stamina tubuhnya. 因为我知道，对一个运动员来说，他的对这个水的要求很高，就是要保持他自己的抵抗力。 Sesuatu yang murni, mahal harganya, saudara. 一个纯洁的东西是昂贵的。 Jadi beberapa kali saya kunjungan misi misalkan ke Pontianak, dan di sana terkenal dengan jeruk Pontianak, saudara. Kalau makan di tempat makan, biasanya saya akan pesan jeruk peras yang murni, tidak mau dicampur air, tidak mau dicampur gula atau ditambahkan es. 我有几次服侍去坤甸那边服侍，常常在吃饭的时候我就点了坤甸的橙汁，我就不要加冰、加水或者加糖，我就是要纯榨的果汁。 Harganya bisa 3-4 kali lipat lebih mahal, saudara. 它价格会大概3倍更贵， Tapi tidak mengapa, karena saya butuh kualitasnya, saya butuh vitaminnya untuk menunjang pelayanan selama berada di luar kota. 为什么呢？因为我需要这个维他命，就是在我出差的时候我就需要这个。 Saudara sekalian, tetapi sebaliknya sesuatu yang bercampur, saudara, sesuatu yang telah kotor atau apalagi kalau dicampur dengan diikat dengan hal-hal yang lain, maka akan membuat hal itu semakin tidak berharga dan semakin tidak berguna. 但是倒反来说呢，如果是混合的东西，其实它就开始失去它的功效了，没有用处。 Kenapa tidak berharga, saudara? Kenapa tidak berguna? Karena sesuatu yang sudah bercampur itu, dia akan kehilangan dampak dan manfaatnya. Dia akan kehilangan arti sesungguhnya dari keberadaan dirinya sendiri. 为什么它的价格变低了呢？因为它已经失去了它的功效、它的用处。
Saudara, itulah hidup manusia. 这就是人的生命。 Dosa telah mencemarkan hidup manusia sehingga semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah kehilangan arti dan tujuan hidupnya menjadi sia-sia dan menghadapi kematian. 人已经被罪玷污败坏了，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。这样的话，人就面对死亡。 Saudara, di bawah kungkungan dosa, manusia terus menikmati dan terus menikmati sesuatu yang fana, yang terus akan mencemarkan hidupnya. Dan perbuatannya adalah menjadi begitu sia-sia. Dan akhirnya saudara, dia akan menuju kepada kebinasaan. 在罪的捆绑下，人类就犯了罪，他们的结局都是死亡。 Saudara, tetapi anugerah Allah datang kepada kita. 但是神的恩典来到我们这里， Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. 上帝差遣他的独生子来到世界来拯救你和我。 Saudara, kita ditebus bukan dengan perak atau emas. 我们不是以金或银来赎我们的， Tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, saudara. 但是我们是以那昂贵的宝血来救我们， Yaitu darah domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat celah. 就是那无瑕疵、无玷污的宝血，羔羊的宝血。 Supaya kita dibasuh, kita dimurnikan, saudara. Supaya kita boleh kembali mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. 让我们被洗净，我们可以得回神的荣耀。 Tetapi, saudara, 但是弟兄姐妹们， sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur. Seseorang yang telah menerima anugerah Tuhan, seringkali kita juga masih bergumul dalam berbagai-bagai dosa. 成为神的儿女呢，诚实说，我们也是还常常在罪中挣扎。 Inilah menjadi masalah besar dalam kekristenan. 这就是在基督徒有一个很大的问题， Ini adalah problem besar bagi murid-murid Kristus. 这也是基督门徒的问题。 Murid Kristus yang tidak mengalami perubahan. 基督的门徒他们不经历到改变， Murid Kristus yang kehilangan dampak dan manfaat bagi lingkungan di sekitar. 基督的门徒他们已经失去了在他们环境的影响。 Saudara, kalau tahun ini kita mengangkat tema murid yang bertumbuh dan melayani Tuhan. 弟兄姐妹们，如果今年我们已经定的主题就是服侍成长与服侍神的， Maka langkah pertama untuk kita dapat bertumbuh dan kita mau dipakai Tuhan, maka yang pertama-tama adalah saudara yakinkan saudara dan saya hidup di dalam keserupaan dengan Kristus, yaitu di dalam kekudusan Tuhan. 如果我们要成长的话，我们的第一步，我们就要学习像耶稣，就是学习像他圣洁一样。 Karena hanya di dalam kemurnian dan kekudusanlah hidup kita akan bisa berdampak maksimal. Hidup kita akan siap Tuhan pakai untuk pekerjaannya yang mulia. 因为在纯洁、在圣洁里，我们的生命可以带给他人大的影响。 Maka tema kita hari ini adalah tema yang sangat penting sekali. 所以今天我们的主题很重要。 Karena yang pertama-tama saudara, tidak berbuat dosa lagi, itu adalah panggilan dan kehendak Tuhan bagi kita. 因为第一点，不再犯罪，这就是神的呼召，也是神的旨意。 Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15, 16 yang tadi kita baca dikatakan, Kuduslah kamu sebab aku kudus. 刚才我们读的彼得前书第1章15到16节，就说，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Karena dia yang kudus itu telah memanggil engkau untuk menjadi kudus. 那照你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。 Demikian juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 yang tadi juga sudah kita baca dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi.
在约翰一书第3章第6节也如此说：凡住在他里面的，就不犯罪。 Saudara, menjaga hidup kudus itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. 保持圣洁的生活，这就是神对我们的呼召，也是神对我们的旨意。 Memang saudara, Tuhan menerima kita, Tuhan menyelamatkan kita apa adanya, tidak tergantung dari perbuatan baik kita. 是的，神是接纳我们，就是按照我们本相，他已经接纳我们。 Tetapi Tuhan tidak mau membiarkan kita dalam kondisi yang seadanya, saudara. 但是神不要让我们在这样的情况下， Tuhan berkehendak, Tuhan memanggil kita untuk kita berubah. 神的旨意就是要来呼召我们去改变， Dalam seluruh aspek hidup kita. 在我们所有的各种生活方面， Bukan hanya dalam perbuatan-perbuatan tertentu, saudara. 不单在特别的行为而已， Tetapi dalam seluruh isi pikiran kita, hati kita, karakter kita. 但是在我们所有的思想、我们的品格。 Maka Rasul Yohanes berkata, seseorang yang sungguh-sungguh telah hidup di dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan mau lagi, dia tidak lagi berbuat dosa. 所以使徒约翰说，一个人他真正活在基督里，他就不再犯罪了，他也不想犯罪了。 Seseorang yang adalah anak Allah, tidak lagi berbuat dosa. 一个成为神儿女们的，他就不再犯罪了。 Tetapi jika ada orang yang terus hidup dalam dosa, sesungguhnya dia belum mengenal Kristus. 如果一个人他一直活在罪里，那他就不认识基督， Atau jangan-jangan dia adalah anak iblis. 或者他是魔鬼的儿女。 Saudara, menjadi pertanyaan kita adalah, apakah bisa seseorang yang telah lahir baru menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi berbuat dosa seumur hidupnya? 现在我们要思想的问题就是，一个人已经接受耶稣做他个人的救主，他是否还可以犯罪呢？ Dalam pengertian apa, saudara, seseorang bisa tidak berbuat dosa lagi? 在怎样的一个理解，一个人不犯罪了呢？ Apakah ada orang yang tidak berbuat dosa lagi? 是否有人不犯罪了？ Tentu Rasul Yohanes tidak bermaksud seperti itu, saudara. 当然，使徒约翰不是这样的意思。 Jelas dia tidak sedang mengatakan bahwa orang yang telah lahir baru hidupnya sempurna dan tidak lagi berbuat dosa. 很清楚的，他不是说重新的人，他的生命就完全了。 Karena di bagian lain, saudara, 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, di sana Yohanes berkata demikian. 因为在约翰一书第1章第8到10节，使徒约翰这样说： Seorang yang mengatakan dirinya tidak berdosa, dia adalah seorang penipu. 我们若说自己无罪，便是自欺， Dan kebenaran tidak ada pada orang itu. 真理不在我们心里了。 Jadi Yohanes tidak sedang mengatakan bahwa orang yang telah menerima Kristus hidupnya sempurna dan tidak berbuat dosa lagi. 所以约翰不是说已经接受主耶稣的人，他的生命已经完全了。 Tetapi maksudnya di sini adalah harusnya orang yang telah menerima Kristus mengejar kekudusan hidup sekuat tenaga dia untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. 意思是说，已经接受耶稣的人，他就会追随一直在圣洁的生活里，不再犯罪了。 Jadi saudara, orang yang telah mengenal Tuhan Yesus, dia akan bergumul dengan berat ketika dia harus jatuh lagi ke dalam dosa. 已经接受神的人，当他陷入罪里的时候，他一定有很大的挣扎。 Anak-anak Tuhan yang sejati tidak lagi bisa menikmati dosa. 真正神的儿女，他们不能真正的不能去享受在罪恶里了。 Saudara, gereja Metodis bermula dari gerakan seorang bernama John Wesley yang hidupnya selalu mengejar kekudusan hidup. 弟兄姐妹们，我们卫理公会就是从约翰卫斯理开始的，他是一位追随这个圣洁的生活。 Bahkan dalam khotbahnya diberikan tema The Christian Perfection, kesempurnaan seorang pengikut Kristus. 他的布道题为基督徒的完美。
Dia terus mendorong orang-orang untuk bertobat, menerima Kristus, dan mengejar kekudusan hidup. 他一直鼓励人去接受耶稣，也一直在追求圣洁的生活。 Saudara, inilah jantung dari gerakan gereja Metodis. 这是卫理公会运动的核心。 Sekarang bagaimana dengan kita hari ini? 现在我们又如何呢？ Sebagai murid Kristus, apakah kita telah meresponi panggilan Dia, meresponi kehendak Tuhan untuk kita tidak hidup lagi terus-menerus di dalam dosa-dosa yang masih kita lakukan? 成为神的门徒们，我们是否已经回应了神的呼召、神的旨意？ Saudara, mari kita jangan menganggap enteng atau menganggap bahwa manusiawilah, setiap kita juga masih melakukan dosa kok. 让我们不要轻看这一切，不是说哦，我们就是人嘛，那如果犯罪一点应该没关系。 Karena akhirnya saudara, banyak di antara kita, banyak orang-orang Kristen akhirnya kehilangan dampak dan manfaat bagi dunia ini karena kita telah begitu serupa dan mirip dengan dunia. 因为到最后我们成为基督徒呢，我们已经失去了影响，因为我们太像属于世界的了。 Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. 神呼召我们要圣洁的生活。 Bahkan di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. 圣子在希伯来书第12章第14节这样说：你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。 Yang kedua, saudara, 第二， tidak berbuat dosa lagi adalah sebuah komitmen disiplin rohani. 不再犯罪，就是我们的属灵纪律的一个承诺。 Saudara, pengudusan tentu sepenuhnya adalah karya dari Roh Kudus. 成圣本身就是圣灵的工作， Tetapi membutuhkan tekad, komitmen, bahkan usaha kerja keras kita yang maksimal untuk dapat mengupayakan hidup kudus itu. 但是很需要我们的励志、我们的努力来去完成这一切。 Karena menjalani proses pengudusan, saudara, itu adalah tanda orang yang telah menerima anugerah keselamatan. 因为经过这个过程，这个就是我们信徒的象征。 Tanda seseorang yang berubah hidupnya, saudara, itu adalah tanda yang otentik, tanda yang tidak mungkin dapat dipalsukan. 是一个标志，正式的标志，就不能让我们看是假的。 Saudara, ini bedanya kita dengan agama kepercayaan yang lain. 这就是我们与别的信仰的不同。 Dalam iman kepercayaan yang lain, seseorang dikatakan rohani atau punya tingkat spiritual yang tinggi kalau dia melakukan banyak amal ibadah dan perbuatan baik. 在其他的信仰，如果一个人他说他是属灵很高级的话，就是说他做很多善事。 Semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak perbuatan baiknya, dikatakan orang ini rohani. 他越做越多的善事呢，他的属灵成长一定越高。 Di sana kita melihat masalah dosa tidak pernah dibereskan. 我们就在那边看到这个罪的问题从来都不被解决。 Maka orang bisa hidup semakin lama semakin jahat, tetapi untuk menutupi rasa keberdosaan dia, rasa salah dia berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dia melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. 那这样的话，那一个人呢，他就越来越坏，可以做这一切。但他越来越坏的时候，他就做更多的善事来去遮盖这一切。 Tidak demikian dengan orang Kristen, saudara. 但是基督徒是不一样的， Seseorang yang rohani, 一个属灵的基督徒， dia menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. 他已经接受了从主耶稣来的恩典， Tidak buru-buru langsung harus berbuat baik. 他就不用很快的去做善事。 Memang ujung-ujungnya ke sana juga. 既然等下到有一天也是到那边， Tapi dia harus bereskan dulu masalah dosa dia. 但是他要先处理他罪的问题， Karena selama dosa itu masih ada, 因为当那个罪还在的话， tidak ada perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. 没有一个善事是讨神喜悦的。
Karena masalah dosa tetap harus dibereskan. 因为罪的问题一定要先解决。 Jangan-jangan banyak orang Kristen secara kepercayaan berbeda, tetapi secara kelakuan mirip dengan orang-orang dari kepercayaan lain. 可能当一个基督徒，他已经相信了，但是他的行为还是像世界上的人， Karena sulit untuk berubah. 因为很难的去改变。 Lebih baik dia bertambah banyak perbuatan baik untuk menutupi rasa keberdosaan, rasa bersalah dia. 所以他觉得他应该做更多的善事来遮盖这一切。 Saudara, ketika kita bicara tidak berbuat dosa lagi adalah sebuah disiplin rohani, maka sekarang disiplin apa yang harus kita lakukan? 当我们说到不再犯罪是一个属灵纪律的承诺的话，我们需要做什么呢？ Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 诗篇第119章第9节，少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。 Atau perkataan Tuhan Yesus di perjanjian baru Yohanes pasal 15 ayat ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 或者耶稣在约翰福音第15章第3节这样说：现在你们因我讲给你们的道已经干净了。 Maka disiplin rohani untuk menjaga kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa jauh dan lepas dari kebenaran firman Tuhan. 所以属灵的规律让我们可以亲近神。 我们一直都读神的话语，永不离开。 Disiplin membaca firman dan berdoa setiap hari itu adalah langkah kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. 当我们有纪律的来读神的话语、祷告，这就是来保持我们在神里面，我们会有圣洁的生活。 Tengah-tengah situasi pergumulan masalah yang kita hadapi, kita hadirkan Tuhan melalui disiplin membaca doa, membaca firman dan berdoa setiap hari. 在我们日常生活中的困难，我们要神与我们同在。 Itu akan memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita. 这一切都会给我们平安，给我们力量。 Yang kedua, disiplin apa, saudara? Karena membaca firman ternyata tidak cukup untuk merubah diri kita. 那第二点是什么呢？我们只单读神的话，是不够的。 Kita juga harus terbuka untuk dibentuk oleh firman Tuhan. 但是我们要思想神的话语，我们也要敞开我们的心来被神的话语塑造。 Inilah bagian yang tersulit dan bagian yang paling menyakitkan. 这就是最难、最痛苦的部分。 Bagian di mana karakter-karakter kita, ego-ego kita, kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita, itu diperhadapkan dengan karakter Kristus. Saudara, butuh anugerah Tuhan untuk kita bisa berubah. 这一部分就是让我们自己看到我们的品格与耶稣的品格来比较，就是要让我们改变。 Saudara, dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes pernah mendapatkan penglihatan yang sangat menarik sekali. 在启示录，使徒约翰他曾经有得到一个很有趣的意象。 Dalam Wahyu pasal yang ke-10 dikatakan Tuhan memerintahkan Yohanes untuk meminta gulungan kitab dari malaikat. 在启示录第10章，神就让约翰使徒他去跟天使要了这个小卷子。 Lalu Yohanes meminta kitab kepada malaikat. 那约翰使徒就跟天使要了。 Tetapi malaikat ini berkata kepada Rasul Yohanes, ambillah, makanlah gulungan kitab ini. 但是天使就对约翰说：“你就拿着这个小书卷，把它吃了。” Saudara, ketika Yohanes menerima gulungan kitab ini, dia memakan gulungan kitab itu dan rasanya manis di mulutnya. 当约翰拿着这个小书卷的时候，他就把它吃了。他吃的时候都觉得很甘甜， Manisnya seperti madu, saudara, manis dan nikmat sekali. 就是如蜜的甜一样。 Tetapi ketika kitab itu sudah masuk ke dalam perutnya, maka perutnya terasa pahit sekali. 当小书卷已经在他肚子里的时候，那他就开始发苦了。 Kitab yang begitu manis di mulut
tetapi masuk ke perut saudara menjadi sesuatu yang pahit sekali. 很甜的小书卷到了肚子里，变成发苦的。 Saudara, apa artinya penglihatan ini? 这个意象的意思是什么呢？ Artinya adalah firman Tuhan itu nikmat, enak diperkatakan, diperdengarkan, itu menggugah hati dan memberikan kekuatan dan ketenangan jiwa kita. 意思就是说，神的话语就是可以来触摸我们，给我们力量，给我们平安。 Tetapi udah sampai bagaimana dia akan dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk kita, merubah hidup kita, itu rasanya akan menjadi pahit sekali. 但我们要实行的时候，那个味道都变成苦了。 Karena pahit rasanya saudara, ketika harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana Kristus mengampuni kesalahan kita. 因为当我们需要去饶恕别人，就是像主耶稣饶恕我们，那味道就是很苦的。 Karena akan terasa pahit untuk bisa mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. 当我们需要去爱那很难爱的人，那个也是觉得很苦。 Karena akan tidak nyaman bagi kita untuk melayani orang lain, untuk bisa mengerti maksud orang lain dengan karakter yang berbeda, harus sabar, harus rendah hati, menyediakan waktu dan pikiran. Dan kadang-kadang di dalam pelayanan juga tidak ada terima kasih saudara, tetapi masukan dan kritikan yang kita dapatkan. 当我们服侍人的时候，我们也要遇到不同的人，有不同的品格，我们要有谦卑的心来去面对他们。已经服侍他们了以后，他们也没有谢谢我们，反而可能他们会给我们很多不好听的意见，谢谢。 Saudara, jadi proses pengudusan itu adalah sebuah proses yang rumit sekali. 所以这个成圣的过程呢，是一个很复杂的过程。 Kadang-kadang proses itu menyakitkan sekali. 有时候这个过程真的是很痛苦。 Tetapi jika itu yang saudara sedang alami, saudara dan saya sedang alami, 如果这个过程是你在经历的话， mari kita jangan mundur, saudara. 让我们不退缩。 Kalau kita sedang mengalami pahitnya proses pembentukan dari firman Tuhan itu, 如果我们正在经历到神对要我们改变是何等的发苦的一个过程， itu adalah tanda-tanda manusia lama kita sedang dimatikan. 这个就是我们救我的一个标志或者是象征，就是我们的救我已经慢慢的死了。 Dan tanda kerohanian kita sedang hidup. 我们属灵的生活就开始了新属灵的生活， Yaitu ketika kita semakin tidak ada, tetapi Kristus semakin nyata di dalam hidup kita. 我们越来越小，但是主耶稣越来越真实在我们的生活里。 Dan disiplin yang selanjutnya adalah kita saling menjaga kekudusan hidup di dalam komunitas. 第三的纪律就是我们在团体里，我们彼此来持守这个圣洁的生活。 Karena kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa menjaga kekudusan hidup itu sendiri. 因为我们不能一个人去保持这个圣洁生活。 Bisa saja kita klaim kita sudah kudus, suci, benar, kita paling benar. Tetapi bagaimana orang-orang lain merasakan dan melihat hidup kita? 可能我们可以说我已经有圣洁的生活了，但是别人会怎么看我们呢？ Saudara, kita membutuhkan orang lain untuk melihat apa yang kita tidak bisa lihat. 我们需要别人来看我们不能看的地方。 Dan kita harus mengakui, kita tidak mendengar nasihat dari semua orang. 我们承认，我们也不能听每个人的意见， Hanya orang-orang tertentu yang kita mau dan bersedia dengar nasihatnya. 只有特别或者特殊的人，我们需要听他们的意见。 Itu artinya kita membutuhkan support system kita. 所以说，我们就需要我们的团体的支持或鼓励， Di mana kita bisa saling menjaga, saling menasehati untuk mengejar kekudusan hidup, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 我们彼此的保持彼此的劝勉，让我们成为更好的一个人。 Saudara, yang ketiga, yang terakhir adalah tidak berbuat dosa lagi akan membuat hidup kita berdampak secara maksimal. 第三点，
不再犯罪，就是让我们的生命有很大的影响。 Saudara, ketika kita sudah semakin dimurnikan dan disucikan, kita sudah mengalami proses-proses pembentukan Tuhan. 但我们被洁净，我们已经经过了神对我们的塑造。 Disitulah kita sudah siap dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. 那时候，我们已经预备好来被神使用，来做神的工作。 Tuhan mau memakai orang-orang yang bersedia berubah, saudara. 上帝要用已经预备好已经想改变的人。 Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tinggi hati, yang tidak mau dibentuk. 神不喜悦骄傲，不要经过神塑造的人。 Sepintar dan sehebat apapun orang itu. 虽然那个人可能很聪明、很厉害， Tetapi Tuhan selalu pakai firman Tuhan menyaksikan orang-orang yang bersedia taat dan bersedia mau berubah. Tuhan pakai dia untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. 在神的话语我们可以看到，就是愿意改变心的人，神就大大的使用他。 Dalam bagian firman Tuhan 2 Timotius tadi kita sudah baca, di rumah ada perabot yang terdiri dari emas, perak, kayu, dan tanah. 刚才在提摩太后书第2章第20节，在大户人家，不单有金器、银器，也有木器、瓦器。 Pertanyaannya Tuhan akan pakai yang mana? 神会问我们的是哪一个呢？ Kalau perabot terbuat dari emas, perak, kayu, dan tanah, Tuhan mau pakai yang mana? 如果器皿是从金银或者木做的，神会用哪一个呢？ Kebanyakan kita akan bilang, tentu yang emas dong, kan paling mahal, paling bagus. 很多我们可能会回答，一定是金的，因为是最好的。 Orang dunia akan melihat seperti itu. 世界的人会这样看， Tetapi Tuhan berkata, 但是上帝对我们说， di ayat yang ke-21, 2 Timotius, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, 提摩太后书第2章第21节这样说：人若自洁， artinya yang Tuhan pakai adalah perabot yang bersih, saudara. 意思就是说，神要用的就是那清洁的器皿， Karena hanya yang bersih yang siap dipakai Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia. 只有清洁的器皿才是预备好来被神使用。 Saya tutup khotbah ini dengan sebuah kisah. 我要以一个故事来结束我们今天的讲道。 Di abad ke-6, hidup seorang hamba Tuhan bernama Benedictus. 在第6世纪有一位圣人，他叫贝尼迪克特。 Saudara, orang ini begitu saleh dan bahkan oleh umat Katolik, dia dianggap dihormati sebagai orang kudus. 他是一位很虔诚的人，所以天主教徒就是称为他圣人。 Karena bagi dia mau mempersembahkan hidupnya yang terbaik buat Tuhan pakai. 因为他要献上他最好的给神，让神可以使用他。 Dan bagaimana caranya? 他如何的被神使用呢？ Dia mulai membangun sebuah pola kehidupan yang kudus setiap hari. 他开始每天都有这个圣洁生活的一个规律。 Setiap hari dia berdoa demikian, saudara. 每天他这样的祷告： Tuhan, saya menyerahkan hidupku untuk pimpinanmu. 主啊，我在你的引领下，把生命交托给你。 Saya berjanji hari ini melakukan semua kehendak-Mu. 我保证，凡事遵行你的旨意， Untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku. 尽心、尽性、尽力爱你。 Untuk mengasihi sesama, untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak iri, dan tidak bersaksi dusta. 爱人如己，不杀人，不偷盗，不嫉妒，不作假见证。 Untuk menghargai semua orang, memperlakukan orang sebagaimana saya ingin diperlakukan. 要珍惜所有的人， Untuk sabar, untuk dapat berbuat kebaikan. 以我希望被对待的方式对待别人，有耐心， Saya tidak mau bermusuhan. 不想有敌意。
tetapi juga dapat mengasihi orang-orang yang memusuhi saya. 但是可以爱那些反对我的人。 Saya mau menjadi penjaga kedamaian. 我想成为和平的守护者。 Saya mengaku dosa-dosa yang saya perbuat. 我要承认我一切的罪。 Saya tidak mau hanyut dalam nafsu daging dan selalu waspada terhadap si jahat. 我不要在我的情欲上跌倒，但是我常常要警醒祷告， Mohon Tuhan beranugerah. 求主施恩。 Saudara, doanya panjang sebetulnya. Yang saya bacakan adalah cuplikan yang pendek saja. 其实他的祷告很长，我刚刚只有拿一段而已。 Tetapi dia menjaga hidupnya ketat sekali di hadapan Tuhan. 他对自己很严肃， Dia akhirnya menjadi pelopor bagaimana orang hidup di dalam seminari atau biara. 他后来成为一位就开始这个神学院的一个人， Yang menjadi dasar dari sekolah biarawan atau seminari sampai hari ini. 他所做的一切成为神学院的基础。 Dia mendirikan 12 biara. 他已经创立了12座事院。 Juga pelopor dari gaya hidup, kalau kita kenal istilah ora et labora. Ora et labora 这个也是他开始的， Karena bagi dia, kalau kita harus bekerja dan sambil berdoa. 因为对他来说，我们一定要一边的祷告，一边的工作。 8 jam kita bekerja sehari, 每天我们工作8个小时， selama itu juga kita harus berdoa. 也那段时间我们也必须祷告。 Saudara, dia orang yang luar biasa Tuhan pakai. 他是非凡的一个人。 Seorang teman hamba Tuhan juga bernama Florentius, sangat iri terhadap dampak pelayanan Benedictus. 有一位仆人的朋友，他的名字叫弗洛伦第五西。 Jadi Florentius sangat ingin menyingkirkan dia. 他很嫉妒这个贝尼的克特，所以他要把他除掉。 Bahkan ketika itu Florentius juga pernah berusaha untuk membunuh dia. 那时候，这位弗洛伦第巫师他就想要把他杀死， Rotinya ditaburin racun, saudara. 面包上就撒了毒药。 Tapi Benedictus sebelum dia makan, dia angkat rotinya, dia ucapkan syukur. 当贝尼迪克特要吃的时候，他就拿起他的饼来祝谢。 Waktu dia angkat rotinya, tiba-tiba seekor burung gagak datang dan mengambil roti itu. 当他拿起他的饼的时候，那就一直的乌鸦就把它拿掉了。 Dia tidak tahu, saudara, dia sedang diracun. 他不知道他已经在那个面包上已经下毒药， Dan gelas minumnya ditaburi racun juga. 他喝的杯也已经撒了毒药。 Sebelum dia minum, dia angkat gelasnya, dia ucapkan syukur. 还没喝的时候，他也拿起杯来祝谢。 Tetapi gelas itu pecah. 突然那个杯也是破掉了。 Florentius tidak berhenti bagaimana untuk terus menyingkirkan Benedictus. 弗洛伦第巫师他一直去想办法如何来把这个牧师要杀死他。 Ia terus mencari celah di mana orang ini akan jatuh. 他一直找有什么地方让他可以陷在罪里呢？ Dia memanggil banyak wanita-wanita tunasusila untuk menggoda Benedictus. 他也就是让很多妓女去找他， Tetapi Benedictus tidak bergeming. 但是他就是坚持不动摇， Dia tidak terpengaruh. 他完全不受影响。 Saudara, Benedictus terus diingat sampai hari ini sebagai seorang kudus, seorang yang berdampak luar biasa. 贝尼迪克特，他就到现在被纪念一个很有信心的人，他有这个圣洁生活。 Tetapi siapa hari ini ingat seorang hamba Tuhan bernama Florentius? 但是今天有谁可以记得有一位神仆叫弗洛伦第五世呢？ Kecuali perbuatan-perbuatan jahatnya, yang itulah yang diingat orang sampai hari ini. 除非他就是做行恶，大家就只记得这一点。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sudah semurni apa kita hari ini? 我们今天的生活是如此的纯洁的呢？ Sudah sejauh mana kita dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia?
神已经用我们到什么地步来荣耀他的名。 Firman Tuhan berkata, jika kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, maka Tuhan akan pakai kita untuk pekerjaannya yang mulia itu. 神对我们说，若我们可以洁净我们的心，就是从这恶事的话，神就会使用我们。 Saudara, apakah ada arti tujuan hidup yang lain selain daripada hidup kita dipakai Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia? 在我们的生命里，是否有别的目的、别的意义，除了就是被神使用来荣耀他的名呢？ Hidup kita akan indah dan berarti kalau kita sungguh-sungguh ya, saudara, bisa menjadi alat yang Tuhan pakai. 我们的生命是美好的，若我们愿意被神使用。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami rindu agar kami boleh terus bertumbuh dalam iman, 主，我们渴望我们可以一直在信心成长， mulai dari langkah pertama kami untuk menjaga kekudusan dan kemurnian hati kami. 从第一步开始，就是我们要保持我们圣洁的生活的纯洁。 Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主，我们谢谢你的话语。 Hari ini kami berkomitmen dan berjanji 今天我们立志， untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, 不要犯罪了， untuk mengejar kekudusan hidup, 我们要追求你的圣洁， seperti panggilan dan kehendak-Mu itu ya Tuhan. 就是像你的呼召、你的旨意。 Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. 求圣灵来帮助我们， Sebentar jikalau kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, 我们将领受你的圣餐。 ampunilah dosa dan kesalahan kami. 求你赦免我们的罪、我们的过犯， Layakkanlah kami ya Tuhan untuk dapat berbagian dalam meja-Mu yang kudus. 让我们配得来到你的圣桌。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告、感恩，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。